Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Perak. Kita lihat soalan pertama. Diberi fungsi kuadratik f(x) sama dengan 1/2x kuasa 2 tambah 3x tolak 8. Soalan A. Tentukan pintasan x bagi graf fungsi kuadratik itu. Kata kunci di sini adalah pintasan x. Pintasan x itu adalah nilai x, iaitu nilai punca-punca bagi fungsi kuadratik ini. Untuk mendapatkan nilai x ini, kita boleh menggunakan kaedah pemfaktoran. Itu kita akan tulis dalam bentuk persamaan kuadratik 1/2x kuasa 2 tambah 3x tolak 8 sama dengan 0. Kemudian kita akan buat kaedah pemfaktoran. Kita akan terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan menu, kemudian kita tekan A, kemudian kita akan ambil polinomial, kita tekan 2, kemudian untuk degree kita tekan 2. Selanjutnya kita akan masukkan nilai A, ini adalah nilai A kita. Sini nilai B dan ini adalah nilai C. Nilai A kita 1/2 yang kita tekan sama dengan, kemudian B 3 sama dengan, dan C negatif 8 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, terdapat jawapan kita untuk X yang pertama adalah 2. Dan tekan lagi sama dengan, terdapat X sama dengan negatif 8. Jadi kita akan masukkan nilai di dalam kurungan di X tolak 2 X tambah 8. Seterusnya soalan B. Lakar graf fungsi kuadratik itu pada paksi yang disediakan di ruang jawapan. Baiklah, untuk melakar graf, pertama sekali kita kenal pasti bentuknya terlebih dahulu. Bentuk bagi graf fungsi kuadratik ini ditentukan oleh nilai A. Jadi nilai A di sini adalah 1/2, iaitu bernilai positif. Maka bentuk grafnya adalah bentuk U ataupun bentuk senyum. Kemudian kita kena dapatkan pula nilai X. Nilai X telah dapat pada soalan A, iaitu nilai puncanya adalah 2 dan negatif 8. Kemudian kita kena dapatkan pula nilai C ataupun pintasan paksi Y. Untuk mendapatkan nilai pintasan paksi Y, kita akan gantikan nilai X ni dalam fungsi kuadratik ini, iaitu fx sama dengan 1/2. Untuk nilai X kita boleh pilih sama ada 2 ataupun negatif 8. Jadi di sini cikgu akan pilih 2 kuasa 2 tambah 3 darab 2 tolak 8. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat nilai fx sama dengan negatif 8. Pertama sekali kita akan lakar terlebih dahulu seperti ini. Kemudian selepas lakar baru kita labelkan paksi X dan juga paksi Y ataupun fx. Jadi di sini adalah 2, kemudian di sini negatif 8, kemudian pintasan fx ni atau pintasan Y dia adalah negatif 8 juga. Di sini kita tak perlu cari nilai titik minimum. Jadi ini jawapan kita untuk soalan B. Selanjutnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, kita mendapatkan nilai X. Masing-masing kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita melakar graf, kita akan dapat 3 markah. Di mana markahnya terdiri daripada bentuk, kemudian pintasan X dan juga pintasan Y. Jadi markah keseluruhan untuk soalan 1 adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Darjah 1 pada ruang jawapan menunjukkan sebuah segi empat sama KLMN. X dan Y adalah dua titik bergerak di dalam segi empat sama tersebut. Soalan A. Lokus bagi titik X dengan keadaan XK sama dengan KL. Jadi di sini kita ada KL merupakan satu garis, kemudian satu lagi titik yang bergerak di mana XK sama panjang dengan KL. Jadi di sini kita ada satu titik yang tidak bergerak, iaitu titik K. Jadi ini bermaksud K ini merupakan titik tengah. Jadi bentuk lukis kita adalah berbentuk bulat. Jadi di sini kita kena guna jangka lukis.
Kita ambil jangka lukis, kita akan letakkan jarum pada K. Sini jarum. Kemudian kita buka jangka lukis, kita letakkan pensel pada L. Kemudian kita akan buat bulatan. Kita bermula dari L, kemudian kita buat sampai ke N. Jadi dia berbentuk suku bulatan. Kita buat di dalam kotak saja. Jadi ini jawapan untuk lokus Y. Seterusnya untuk soalan B, lokus bagi titik. Okey, yang tadi adalah lokus bagi titik X. Soalan B, lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik K dan titik N. Jadi kita ada dua titik K dan titik N. Jadi bermaksud lokus kita adalah pembahagi dua sama serenjang di antara K dan juga N. Jadi cara untuk melukis pembahagi dua sama serenjang ini, kita hanya gunakan pembaris. Ukur jarak K dengan N, kemudian kita bahagi dua, kita ambil titik tengah. Contohnya kalau titik tengahnya di sini, kemudian kita garis serenjang. Maka ini adalah lokus bagi titik Y. Seterusnya soalan C, tandakan dengan bulat pangkah kedudukan bagi persilangan lokus X dan lokus Y. Jadi kedua-dua lokus ini dia bertemu pada sini. Jadi kita buat bulat, kemudian kita buat pangkah. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita melukis lokus X satu markah, lokus Y satu markah dan persilangan satu markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 3. A. Permudahkan P per Q tambah 2 bahagi PQ tolak 2P per 4Q tambah 8. Jadi di sini operasinya adalah bahagi. Apabila bahagi pecahan, kita akan lakukan pendaraban songsang. Jadi kita ambil P per Q tambah 2 didarabkan dengan 4Q tambah 8 per dengan PQ tolak 2P. Kemudian kita lihat 4Q tambah 8 ini kita boleh faktorkan dia. Dia akan jadi 4Q tambah 2. Kemudian PQ tolak 2P juga kita boleh faktorkan. Kita keluarkan P, sebutan yang serupa. Jadi Q tolak 2. Jadi kita tulis semula P per Q tambah 2 darab dengan 4 Q tambah 2 per dengan P Q tolak 2. Jadi di sini Q tambah 2 kita boleh hapuskan atas dan bawah. Kemudian P juga kita boleh hapuskan atas dan bawah. Jadi tinggal jawapan akhirnya adalah 4 per Q tolak 2. Okey, seterusnya soalan B. Adelina membeli pen di kedai buku. Dia membeli sebanyak 2X tolak 5 batang pen dengan harga 1 tolak X setiap satu. Jika dia membayar dengan wang RM20 kurungan X tambah 3, cari baki wang yang diterima oleh Adelina dalam ungkapan algebra. Okay. Adelina membeli pen dan dia bayar 20 kurungan X tambah 3. Jadi kita akan ambil duit yang dibayar 20 X tambah 3 dan kita tolak dengan harga pen yang dia beli. Okay, dia membeli sebanyak 2X tolak 5 batang pen, di mana setiap batang pen berharga 1 tolak X ringgit. Ini adalah ungkapan algebra untuk baki wang yang akan diterima oleh Adelina. Dan seterusnya, kita akan ringkaskan sebutan ini. Kita akan darab. Jadi 20 darab X dapat 20X. 20 darab 3 kita dapat 60. Tolak. Kita akan selesaikan dalam kurungan terlebih dahulu. 2X darab 1 2X. Kemudian 2X darab negatif X, kita akan dapat negatif 2X kuasa 2. Kemudian 5 darab negatif 5 darab 1 dapat negatif 5. Negatif 5 darab negatif X, kita dapat positif 5X. Kemudian kita akan buat operasi tolak. Tolak ini bermaksud kita akan darab masuk ke dalam kurungan.
Jadi kita tulis balik 20x tambah 60. Negatif darab dengan 2x jadi negatif 2x. Negatif darab negatif 2x kuasa 2 akan jadi positif 2x kuasa 2. Negatif darab negatif 5 jadi positif x. Kemudian negatif darab positif 5x jadi 5 negatif 5x. Kemudian kita akan susun semula berdasarkan kepada sebutan yang serupa. Jadi di sini kita ada 2x kuasa 2. Kita letak di depan. Kemudian kita ambil 20x. Kita tolak dengan 2x. Dan tolak lagi dengan 5x. Kita akan dapat 13x. Kemudian 60 tambah dengan 5. Kita dapat tambah 65. Jadi ini jawapan kita untuk soalan B. Seterusnya dari segi agihan markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, langkah pengiraan kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Jadi markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Encik Safwan dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Jumlah pendapatan mereka berdua adalah RM6,000 dan jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap adalah RM4,500. Mereka bercadang membeli sebuah rumah teres yang berharga RM432,000 dengan wang pendahuluan sebanyak RM43,200. Okay, soalan A. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Safwan dan isterinya bagi mencapai matlamat untuk membayar wang pendahuluan tersebut? Jadi wang pendahuluan tersebut adalah RM43,200. Mereka akan simpan selama 6 tahun. Jadi kita kena bahagi dengan tahun iaitu 6. Kemudian kita akan darabkan dengan 12 sebab soalan bertanyakan tentang simpanan bulanan. Jadi kita akan dapat di sini jawapannya adalah RM600. Okey, seterusnya untuk soalan B. Dapatkah Encik Safwan dan isterinya mencapai matlamat mereka? Jelaskan. Untuk menentukan sama ada Encik Safwan dan isterinya mencapai matlamat ataupun tidak, kita kena dapatkan aliran tunai mereka. Jadi kita akan ambil jumlah pendapatan iaitu RM6,000. Tolak dengan perbelanjaan tetap dan tidak tetap mereka di sini diberi kepada kita adalah RM4,500. Jadi kita akan dapat di sini adalah RM1,500. Ini bermaksud aliran tunai positif ada lebihan RM1,500 sebulan. Jadi ini membawa maksud Encik Safwan dan isterinya boleh mencapai matlamat tersebut. Jadi jawapan kita di sini adalah ya. Jadi penjelasannya kerana RM1,500 itu lebih besar daripada RM600. Kemudian kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan 4A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Untuk soalan B, kita dapatkan aliran tunai 1 markah dan kita katakan ya berserta dengan penjelasan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 5. Selepas perlawanan bola sepak, Luqman telah mengalami kecederaan di lutut. Dia telah dilindungi polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak RM600 dan fasal penyertaan peratusan co-insurans 80-20. Soalan A. Jika kos perubatan ialah RM45,000, hitung kos yang perlu ditanggung oleh Luqman. Jadi kita kena dapatkan berapakah Luqman kena bayar. Ini disebabkan dia ada co-insurans 80-20. 80 ditanggung oleh syarikat, 20 ditanggung oleh Luqman. Jadi kita akan ambil 20% daripada kos iaitu RM45,000 ini. Kita kena tolak dulu dengan deductible RM600. Kemudian bila kita dapat jawapan ni, kita kena tambah balik dengan deductible. Kerana deductible ini merupakan bayaran yang ditanggung oleh Luqman juga. Kemudian kita terus tekan calculator dan kita akan dapat
RM9,480. Seterusnya untuk soalan B. Selepas 3 bulan, Luqman menerima rawatan susulan dengan kos sebanyak RM550. Nyatakan kos rawatan dalam ringgit Malaysia yang akan ditanggung oleh syarikat insurans. Justifikasikan jawapan anda. Dan kalau kita lihat di sini, kos rawatan susulan adalah RM550, iaitu dia kurang daripada deductible. Jadi di sini syarikat tidak menanggung RM550 tersebut. Jadi jawapan kita di sini adalah RM0. Jadi justifikasinya adalah kerana RM550 kos itu adalah kurang daripada nilai deductible. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, ternyatakan RM0 1 markah, kemudian ternyatakan justifikasinya 1 lagi markah, dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 6. Rajah 2.1 menunjukkan sebuah plot titik yang mengandungi data ketinggian pokok bunga matahari dalam cm di Taman Sains sebuah sekolah. Soalan A, cari mode dan mean ketinggian pokok bunga matahari. Di sini kita nak cari nilai mode. Mode merupakan kekerapan yang paling tinggi, dan kalau kita lihat di sini, kekerapan paling tinggi berada di sini, dia ada 4. Jadi di sini kedudukannya. Jadi kita lihat 160 sehingga 180. Di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sengatan. Jadi setiap satu sengatan bernilai 4. Jadi ketinggiannya adalah 164. Jadi jawapan kita untuk mode adalah 164. Seterusnya kita dapatkan pula nilai mean. Mean ini merupakan purata. Jadi kita tambah semua dan bahagi dengan jumlah data kita. Kita akan bermula daripada sini sehinggalah 180. Jadi ketinggian pertama di sini adalah 108 tambah dengan 120, kemudian di sini 140, dan akhir sekali 180. Kemudian kita kira semua, kita ada 12, jadi kita bahagi dengan 12. Seterusnya kita tekan calculator dan kita akan dapat jawapan akhir kita adalah 149.67. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk nombor bercampur 149 2/3. Seterusnya untuk soalan B. Berdasarkan data di rajah 2.1, lengkapkan rajah 2.2 di ruang jawapan. Pada ruang jawapan diberi kepada kita rajah batang dan daun. Okay. Di sini batangnya bermula dengan 10, 12 sehingga 18. Jadi cara untuk membaca batang dan daun, kita lihat 10, 10 ini, dan daunnya adalah 8. Jadi kita letak 8 di sini. Kemudian untuk 12, kita ada 1 iaitu 120, jadi daunnya adalah 0. Kemudian 14, daunnya juga 0. Dan daunnya ada 3. Jadi kita buat 3 0, 0, 0, 0. Kemudian untuk batang 15, kita ada 2, iaitu 6 dan 6. Tandakan 6 dan 6. Kemudian batang 16, kita ada 4. Itu 1, 2, 3, 4. 4, 4. Ya, 4, 4, 4, 4. Kemudian 180, kita ada 1. Daunnya adalah sifar. Jawapan kita untuk soalan B. Kalau seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, menyatakan mode, kita akan dapat 1 markah. Manakala untuk mean, langkah pengiraan 1 markah, dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk batang dan daun, kita buat semua betul, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Kalau seterusnya kita lihat soalan nombor 7. Rajah 3 menunjukkan sebuah graf jarak masa yang menunjukkan gerakan bagi suatu zarah dalam tempoh X saat. Hitung A, tempoh masa dalam saat zarah itu berhenti. Jadi untuk menentukan zarah itu berhenti, kita lihat pada
kedudukan graf yang mendatar, iaitu dari masa 4 saat sehingga 15 saat. Ini berhenti. Jadi kita ambil 15 tolak 9, kita dapat 11 saat. Selanjutnya B, laju zarah tersebut pada 4 saat pertama. Jadi untuk mendapatkan laju, kita ambil jarak per dengan masa. Jaraknya adalah 25 dan masanya 4. Jadi 25 bahagi dengan 4 ataupun per 4, kita akan dapat 6.25. Seterusnya C, nilai X jika laju purata zarah tersebut dalam X saat adalah 5 meter per saat. Laju purata kita akan ambil jumlah keseluruhan jarak per dengan masa. Jadi jumlah keseluruhan jarak di sini adalah 110 dan masanya adalah X. Jadi kita akan ambil 110 per dengan X sama dengan 5. Dan terdapat nilai X di sini sama dengan 22. Seterusnya dari segi agihan markah, untuk soalan A kita akan dapat 1 markah. Soalan B langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Soalan C langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 8. A, Susan menyimpan sebanyak RM7,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 4% setahun dalam bagi tempoh 3 tahun. Hitung jumlah faedah yang akan diperoleh Susan bagi tempoh 3 tahun tersebut. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus I sama dengan PRT. P adalah prinsipalnya adalah 7,000. Darab dengan R, rate-nya adalah 4%, 0.04. Darab dengan T, tempohnya adalah 3 tahun, ataupun time 3 tahun, darab dengan 3. Kemudian kita terus tekan calculator, kita akan dapat RM840. Seterusnya soalan B, Hafiz menyimpan RM50,000 dalam akaun simpanan tetap di Bank Jauhar selama 3 tahun dengan kadar faedah 4% setahun. Faedah dikompaun 4 bulan sekali. Hitung jumlah wang dalam akaun simpanan tetap beliau pada akhir tahun ketiga. Sini dia ada perkataan dikompaun, maka kita akan menggunakan rumus yang melibatkan compound, iaitu mutual value, iaitu MV. Jadi MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N dan NT. Jadi prinsipal dia sini adalah RM50,000. RM50,000 kurungan 1 tambah R. Kadarnya 0.04 ataupun 4% per dengan N. N ini adalah bilangan compound dalam setahun. Kalau kita lihat di sini, dia dikompaun 4 bulan sekali. Jadi bermaksud dia compound sebanyak 3 kali setahun. Jadi 3 tutup kurungan jadi N, 3, T pun 3. Jadi 3 darab 3, kita akan dapat 9. Jadi di sini kita akan dapat nilai faedah yang akan diperolehi oleh Hafiz. Jadi soalan bertanyakan tentang jumlah keseluruhan simpanan. Jadi kita ambil faedah ini, kita tambahlah dengan nilai prinsipal yang disimpan tadi, tambah lagi RM50,000. Kemudian kita tekan calculator dan kita akan dapat jawapan sini adalah RM56,330.16. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan juga 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 9. Ajar 4 menunjukkan satu garis lurus JKL dengan panjang 18 cm. Diberi cos Y sama dengan negatif 0.3746 dengan nisbah JK, nisbah KL sama dengan 1 nisbah 2. Hitung A, panjang KM. Okay, balas sebelum tu kita lihat panjang JKL adalah 18 dan nisbah JK kepada KL adalah 1 nisbah 2. Di 18 ni kita akan bahagi dengan 3, kita dapat 6.
6 untuk satu bahagian, maka panjang JK di sini adalah 6. Kemudian panjang KL adalah 12. Jadi kita akan dapatkan panjang KM di sini. Jadi di sini diberi cos Y sama dengan negatif 0.3746. Jadi kita akan gunakan nilai 0.3746 tersebut. Kita abaikan tanda negatif, di mana cos adalah sebelah per hypotenuse. Sebelah di sini adalah JK iaitu 6 dan per dengan hypotenuse. Hypotenuse di sini adalah JM. Dan JM di sini kita letakkan sebagai X. Kemudian kita tekan calculator dan kita akan dapat nilai X sama dengan 16.02. Jadi panjang JM 16.02. Kemudian untuk mendapatkan garis MK, kita akan gunakan teorem Pythagoras. Iaitu kita ambil 16.02 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2, kita punca 2 kan. Kemudian kita terus tekan calculator dan kita akan dapat nilainya adalah 14.85. Baiklah, seterusnya soalan B, tan X. Jadi X berada di sini. Tan adalah tentang persebelah. Jadi tentangnya adalah MK. MK terdapat tadi 14.85 dan sebelah tadi terdapat untuk KL adalah 12. Jadi 14.85 per dengan 12, kita akan dapat tan X 1.24. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan yang kita buat, kita akan dapat 2 markah, jawapan 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan kita dapat 4 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 10, soalan terakhir dalam bahagian A. Luas keping papan yang berbentuk sisi 4 sama ialah 16 kurungan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 meter persegi. Papan tersebut digunakan untuk membuat beberapa buah meja berbentuk sisi 4 sama yang berkeluasan X tolak 3 kuasa 2 meter persegi. Kira bilangan meja yang dapat dibuat daripada papan tersebut. Jadi untuk soalan ini, kita ambil luas papan bahagikan dengan luas meja. Jadi 16 X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 bahagikan dengan X tolak 3 dan X tolak 3. Kemudian kita akan kembangkan di bahagian bawah, kekalkan bahagian atas. Jadi X darab X terdapat X kuasa 2, X darab negatif 3 jadi negatif 3X, negatif 3 darab X negatif 3X dan negatif 3 darab negatif 3 terdapat tambah 9. Kemudian kita ringkaskan, terdapat X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Jadi di sini kita bahagi dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Jadi di sini kita ada bahagian atas dan bahagian bawah sebutan yang serupa. Jadi kita boleh potong. Jadi tinggallah 16. Jadi jawapan kita adalah 16. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah untuk soalan 10 ini. Kita melakukan pengembangan untuk luas meja, terdapat 1 markah dan langkah pengiraan di sini 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Baiklah, sampai sini saja video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih selamat belajar dan jumpa lagi untuk bahagian B dan bahagian C pula.